Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah taala, kita memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan keizinan daripadanya kita dapat sama-sama berhimpun sekali lagi pada malam ini, malam Jumaat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan dan ganjaran pahala yang besar, khususnya kepada kita yang masih hidup dan juga kepada roh mereka-mereka yang telah pergi meninggalkan kita, insya-Allah. Baik, terima kasih pada semua. Teruskan share, teruskan menonton, teruskan bersama sehingga tamat siaran kita pada malam ini. Mudah-mudahan diberkati Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Terima kasih pada Abang Yusof, Nasya kita, Kak Salamiah Abdul Ghani, Kak Mumtaz, Kak Shima, Kak Mariah daripada Singapura. Hari ni orang Singapura masa awal ni. Wan Rafida, Kak Syam, Kak Jamaliah Sanusi, Kak Jamaliah Rahmat, Muhammad Zuhair, Kak Zah, Haslina Abdullah. Terima kasih. Teruskan share, teruskan menonton. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ini mendapat kebaikan dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Terima kasih juga daripada Kak Nuraini alias Kuantan dan juga Ucuanis daripada Melaka, Raja Sofiah juga daripada Singapura. Terima kasih sahabat-sahabat kita from Singapore. Thank you very much. Baik, malam ni kita sambung lagi, sahabat, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Tajuk kitab Iman dan Kehidupan, Al-Iman wal Hayah, Iman dan Kehidupan. Dan malam ni kita tengok satu tajuk, perbezaan fikiran dan akidah. Dia ada dua. Satu disebut pemikiran, satu lagi disebut akidah atau keimanan atau kepercayaan. Dia ada bezalah antara pemikiran biasa dengan akidah, buah fikiran dengan akidah, pandangan manusia dengan pandangan Allah dan Rasul. Dia ada beza. Baik,
disebut dalam kitab ini muka surat 27 pada nombor yang ke-9. Antara fikiran dan akidah terdapat perbezaan yang sangat besar, walaupun pada lahirnya seakan-akan macam sama. Dia sekali, orang kata dia sekali pandang tu nak macam samalah. Tetapi dia ada beza yang besar. Fikiran itu hanya menjadi ilmu pengetahuan. Buah fikiran tu orang kata basicnya just ilmu saja. Sedangkan akidah benda yang terjunam atau tersemat dalam hati dan meresap ke dalam jiwa dan semangat. Maknanya orang kata akidah tu dia lebih padu lagi lah. Kan, dia lebih deep, dia lebih mendalam, dia lebih meresap dalam jiwa berbanding fikiran. Fikiran macam orang kata fikiran kita boleh melayang-layang, macam tu kan, boleh terawang-awang kan. Tuan-tuan, ibu-ibu dengar kuliah saya, tengok video tu dalam handphone, tengok muka saya, tapi fikiran mungkin, ni bukan tuduh lah, ni bukan tuduh, ni contoh, bawa tenang, ni contoh. Mungkin sambil dengar ceramah tapi fikirannya melayang kan. Fikiran kita terawang-awang, fikiran kita entah ke mana-mana perginya. Itu namanya fikiran. Dia datang dalam bentuk pengetahuan dan dia kadang-kadang diterapung. Tapi akidah tu dia meresap dalam hati kita. Dia macam tu lah. Dia kemas lagi lah, dia mantap lagi. Sesuatu pandangan itu atau buah fikiran itu boleh dianggap betul, walaupun mungkin pada hakikatnya benda tu tak betul. Just orang kata pandangan kan. Siapa-siapa pun boleh bagi pandangan, siapa-siapa pun boleh bagi buah fikiran, walaupun kadang-kadang nampak macam betul tapi hakikatnya tak betul. Itu nama dia pandangan, buah fikiran. Mungkin betul, mungkin salah, mungkin okey, mungkin tak okey. Sebab itu hanya pandangan dari akal fikiran seorang manusia. Tapi bila benda tu dia datang direct dari Allah dan Rasul, yang tu confirm betul punya. Itu beza dia kan. Idea kita ni kadang orang kata boleh pakai, kadang-kadang tak boleh pakai. Orang panggil idea mengarut, kan. Idea yang bukan-bukan, idea yang tidak-tidak, idea yang tak apa-apa, macam tu tak. Kadang-kadang dia begitulah. Tapi iman, kepercayaan itu benda yang disebut sebagai kepercayaan itu adalah kebenaran yang tetap, dan dia tidak ada ragu-ragu dan tidak berubah. Macam mana hari ini, begitulah besok, begitulah seterusnya. Itu iman, dia tak akan berubah. Itu Islam, dia tak akan berubah. Nampak kan? Tapi fikiran kita ni, idea kita kadang-kadang valid untuk masa tertentu saja. Lepas tu bila berubah masa ke zaman peredaran, dia akan lenyap begitu aja. Sebab itu idea kita ni, buah fikiran kita, kadang-kadang dia valid untuk ruang-ruang atau masa yang orang kata limited, limited time, masa yang sangat terhad. Dan benda yang terbit dari buah fikiran kita ni kadang-kadang dia boleh berubah. Contoh, kalau ingat dulu-dulu tahun mungkin 80-an naik motor, zaman itu mungkin, saya tak tahulah, 70-an 60-an motor tak banyak kan, tapi mungkin zaman itu naik motor tak payah pakai helmet. Mungkin, saya tak ada zaman tu, saya kata mungkin. Saya wujud tahun 70-an, saya hidup 80-an, saya dah naik motor kan. Bila naik motor tahun 80-an, kena ada helmet, kena pakai helmet. Berubah aturan dia, sebab undang-undang otak manusia dia berubah-ubah. Dia tidak fix, dia fleksibel lah, dia boleh bertukar-tukar ikut zaman. Lepas tu saya ingat tahun zaman itu lama sikit, bila dah banyak pula accident motor,
kerajaan pada zaman itu mewajibkan pula setiap helmet kita ni ada macam pemantul cahaya tu kan, bubuh apa dia panggil tu, macam stiker yang shining tu kan, dia mantul cahaya. Bila suluh malam ke apa nampak macam tu, berubah pula aturannya. Lepas tu berlaku pula 90-an, tahun 90-an jerbu. Dah masa tu siang pula kena pasang lampu. Kan. Ingat lagi, siang pula wajib buka lampu belah siang. Walaupun siang, biasa lampu ni malam je gelap. Tak, siang pun kena buka sebab jerbu. Dan akhirnya sampailah hari ni ada motor yang tak ada suih lampu dah. Start dia terus menyala. Motor pun pening, tak tahu siang tak tahu siang ke malam. Nampak, ini contoh buah fikiran manusia. Dia tidak tetap, dia boleh berubah-ubah. Sebab itu kalau kita tengok undang-undang manusia kan, dia ada undang-undang 9 kurungan 4 pecahan 5 ceraian 14 kan. Itu undang-undang manusia lah tu kan. Undang-undang 14, lepas tu kurungan 5 kena kurung pula, lepas tu pecahan 7 kena pecah pula, lepas tu kena cerai pula. Ceraian 14 kan. Jadi itu undang-undang manusia lah. Dia tidak tetap dan dia boleh berubah-ubah. Dan kita kata di situlah membuktikan lemahnya kita. Dia macam tu. Alright, boleh dapat no? Malam ni kita bincang bab ni lah ringkas-ringkas. Baik, terima kasih Raja Sofiah tadi daripada Singapura, Romiah Abdul Rahman, Raja Roziah Bagan Datuk Perak, Kak Rahani Isa, Rokiah Muhammad Noor, Aridah Osman. Malam ni ada 3 Jamaliah yang menonton majlis ustaz. Kan, 3 Jamaliah. Jamaliah Jaafar, Jamaliah Rahmat, Jamaliah Sanusi. Nampak? Ustaz ingat jangan main-main. Muhammad Sharif, terima kasih daripada ada di Melaka. Jauh tu kan. Nak fokus ni ustaz ni yang untuk ilmu. Fokus Ucu Anis, orang Melaka kita, fokus elok-elok nah. Siti Cute daripada Singapura, terima kasih. Rozaini Ibrahim, thank you very much. Tuan Haji Ghazali Arsyad kita, Halwa Istiqamah, lama tak hadir. Tak apa, ada masa kita cuba hadir. Kalau kalut tak apalah, kalut orang kata cara kalut lah, nak buat macam mana tak. Kalau sempat, kita sempatkan insya-Allah. Kak Hamizah Sarni, JB, terima kasih. Kak Fatimah Abdul Rahman, Kak Saliza Agus, Ahmad Khalil, terima kasih banyak. Nur Bidadari, Kuala Nerus, malam Jumaat hujan, angin lebat. Hujan sekali dengan angin. Terima kasih atas laporan. Di kat tempat ustaz ni hujan ke tak tahu. Tak ada hari ni macam sikit, ada sikit je tadi. Tapi tak hujan sangatlah. Tak ada lebat pun. Surya Putri, terima kasih. Abu Nurfa Aziz, 3 Jamaliah, moga terus istiqamah, amin. Azimah Razman, Kedai River clear, lama tak join ustaz sebab dengar kuliah Ustaz Dasuki. Sungai Buaya punya orang cakap orang putih terus Kedai River. Tak apa, tak join saya pun tak ada masalah tak. Ramai ustaz lain yang lebih hebat, no problem. Ustaz ke ustazah ke penceramah mana yang pengajarannya betul kan, tidak bercanggah dengan ahli sunnah wal jamaah, kita dengar aje, no problem ya. Kita ni open minded, tak ada masalah. Arfah Abu Bakar daripada JB, hujan tapi line clear, alhamdulillah. Okey, sambung sikit lagi. Sekejap lagi komen lagi nanti kita baca pula. Baik. So tadi maknanya akidah ni dia lebih relevan sepanjang zaman, dia tak akan berubah
Kan, kita solat subuh 2 rakaat, insya-Allah sampai kiamat 2 rakaat. Dia takkan berubah punya. Walaupun tsunami ke, walaupun ribut ke, hujan lebat ke di Kuala Nerus kan, ataupun COVID-19 ke, COVID-20, na'udzubillah lah, tak adalah COVID ke, apa pun benda yang melanda dalam dunia, subuh tetap 2 rakaat. Itu hebatnya akidah. Apa pun jadi atas dunia, Allah tetap esa, tetap satu sampai bila-bila. Dia tak akan berubah, tuan-tuan. Walaupun dunia ni berubah, walaupun perangai manusia berubah, kan, perangai manusia kan berubah kan. Zaman dulu, tuan-tuan tengok orang kata zaman batu kan, zaman Flintstone, cerita kartun Flintstone tu kan orang panggil zaman batu kan. Mana pakai baju sangat kan. Dia tak apa pakai baju seluar sangat, tutup yang mana patut padan aja. Jadi naik ke zaman 70-an, 70-an lah, 60-an, 70-an, orang-orang Melayu kita dulu-dulu kan, tertib sopan pakaian dia. Walaupun zaman tu orang kata tak tutup aurat lagi kan, tak pakai tudung sangat. Anak-anak dara zaman itu bila tetamu datang lari menyorok belakang pintu kan. Dulu punya orang Melayu kita kan tertib, sopan santun kan. Pakaian pun lawa-lawa, kemas-kemas, bersamping, bersongkit kan. Orang Melayu dulu dengan bahasa-bahasa istana dia, tuan hamba lah apa kan. Dia bertukar zaman tu. Dan naik 2020 ni dah tak berbaju pula dah. Nampak dia punya pertukaran tu kan. Itulah dunia yang kita pijak. Baik bertukar-tukar kat mana pun, berbaju tak berbaju, berbaju balik tak berbaju balik, ceritanya Allah tetap satu. Ceritanya semayang tetap 5, puasa tetap bulan Ramadan, Quran tetap kena baca sampai bila-bila. Nampak? Itu hebatnya akidah. Itu hebatnya tauhid. Berbanding fikiran manusia, pandangan manusia yang mungkin betul, mungkin tak betul, pandangan manusia yang mungkin bernas, mungkin tidak bernas, mungkin relevan, mungkin tidak relevan. Itu pandangan manusia. Tapi akidah tetap kemas. Dan akidah ini disebut dalam kitab ini, saya nak habiskan sikit lagi sahabat sekalian. Akidah ini disebut sifatnya hidup, dinamik dan bergelora. Jangan main-main tu. Akidah ni dia dinamik, hidup, bergelora. Maknanya bergelora ni kita nak kata macam ni, dia maknanya dia hidup lah kan. Dia berkocak sentiasa. Macam kita tengok ombak laut tu kan. Sebab itu ada satu orang manusia ni, dia pernah terima kasih Abu Nurfa Aziz, Arfah Abu Bakar tadi, Abdul Rahman Ibrahim, Arif Irhan, masuk lewat, tak apa, no problem. Terima kasih Wan Muhammad Zain, PBD Gata Kursi, Abang Hairi daripada Medan, Indonesia. Terima kasih Abang Hairi. Jangan marah, bergurau, bawa tenang. Arif Fazila, Kuala Kangsar clear, maaf lambat masuk kuliah, no problem. Yang penting masuk aja, insya-Allah. Okey, apa saya sebut tadi? Saya nak cerita tadi, ada orang pernah tanya saya, kalau tuan-tuan ibu-ibu nak mencuba tapi tak ada hadiah lah kan. Hadiah dia makan nasi di rumah masing-masing. Boleh setuju hadiah tu? Kan. Ada orang pernah tanya saya satu soalan. Bukanlah soalan tu tak adalah apa sangat, tapi bagus juga soalan tu kan. Untuk kita memikir kebesaran Allah, kehebatan Allah. Dia tanya saya, dia kata, Ustaz, apa bunyi-bunyian yang kalau kita dengar kita tak akan rasa jemu? Tuan-tuan jangan jawab pula,
bunyi orang baca Quran itu memanglah ini benda lain. Jangan jawab orang baca Quran. Itu memanglah kita tak akan jemu dengan orang baca Quran kan. Ini jawapan lain. Selain daripada siapa jawab yang tu kan kena kan. Siapa berani cuba jawab. Saya nak tengok jawapan tuan-tuan. Kalau ada yang berani. Soalan dia, apa bunyi yang kita dengar tak akan jemu sampai bila-bila? Saya bagi jawapan ni berdasarkan yang anak murid yang bagi jawapan tu. Walaupun mungkin jawapan lain tuan-tuan mungkin ada benarnya. Dia melibatkan alam sekitar kita. Itu clue dia. Dia melibatkan alam keliling kita. Agak-agak apa jawapannya? Tak ada siapa yang berani jawab. Azan betul juga. Tidak menjemukan. Lain daripada azan, dia melibatkan alam sekitar. Itu tadi Kak Aslina Abdullah jawab azan. Raja Fauziah, Raja Idris daripada Singapura lewat masuk. Terima kasih. Dan share, terima kasih. Ucu Anis jawab bunyi air mengalir macam air terjun, air laut. Oh lawak, sikit lagi nak betul lah tu. Betul lah tu, tapi jawapan yang ustaz punya ni sikit lagi betul. Dia clue dia dah ada kat situ. Kan. Kak Mariah jawab azan. Woi, Arif punya cengkerik agak-agak itu krik-krik. Itu bunyi yang membosankan. Bosan tak bunyi cengkerik kan? Krik-krik-krik. Bunyi flora dan fauna. Oh, tu canggih punya jawapan tu. Okey, ada nak cuba? Tak ada, saya bagi jawapan terus. Kan? 60 orang mata yang memandang ini, ada yang berani nak cuba lagi? Betul. Abu Nurfa telah menjawab dengan jawapan yang sangat tepat, iaitu bunyi ombak. Dan Kak Salamiah juga. Tahniah. Jawapan hadiahnya makan nasi di rumah masing-masing. Kan? Bunyi ombak lah kan. Kan bunyi deruan ombak tu. Kita duduk tepi laut kan. Orang duduk tepi laut tu sebab apa? Sebab nak dengar bunyi ombak kan. Sebab tu anak murid tu tanya saya, dia kata, ustaz, apa bunyi yang bila ustaz dengar ustaz tak pernah jemu kan. Saya jenuh kat mikir tau sebenarnya. Dia last sekali dia kata bunyi ombak ustaz kan. Betul lah, Allah Ta'ala buat bunyi ombak tu dia sangat seni. Bunyinya sangat, orang kata, mendamaikan. Kita pergi laut pun sebenarnya nak dengar bunyi ombak je, selain nak mandi laut kan. Bunyi deruan dia tu sebenarnya mendekatkan kita pada pencipta kita, iaitu Allah Ta'ala. Itu sebenarnya bagi orang yang mahu berfikir kan, yang mahu mengkaji tentang alam, tentang kehebatan ciptaan Allah. Jadi sebab itulah tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, terima kasihlah semua yang mencuba tadi kan. Sajalah sesekala kita asah minda sikit kan. Si ustaz je bercakap mikir, tuan-tuan dengar je, suap aja masuk mulut kan. Hari ni bagi tuan-tuan nak fikir sikit. Kan? Ombak kan. Ingat jawapan tu. Bukan gombak. Gombak tu Suria punya rumah dekat Gombak. Jadi kena ingat, ombak ni satu bunyi deruan yang kita dengar tak jemu kan. Termasuklah macam kita kata bunyi burung kan, bunyi air terjun, bunyi deruan air di sungai. Ini semua orang kata bunyi-bunyi alam sekitar yang mendamaikan. Sebab itu kalau tuan-tuan ibu-ibu buka YouTube, saya kadang buka juga, suka tengok juga. Tapi saya tengok yang 4K punya. Ustaz dia canggih sikit kan. Kita tak ada HD ni dah tinggal jauh dah. Kita 4K terus. Sekarang ni dah ada 8K pula kan. Dia punya resolution gambar tu kan cantik kan. 4K ni nampak lubang jerawat tu. Kalau muka manusia tu nampak lubang, bukan lubang hidung nampak dah, bulu hidung nampak. Kan dia lagi cantik lah. Selalu saya type dekat Facebook tu 4K nature kan. Dia tunjuklah gambar laut, gambar ikan dalam laut, gambar hutan, gambar air terjun, siap dengan bunyi tu. Kan. Sebab tu dia ada satu kaedah dalam
ilmu perubatan dipanggil terapi dengan menggunakan bunyi. Tapi kalau kita orang Islam, sebenarnya terapi yang terbaik untuk telinga ialah ayat Quran kan. Selain kita jawab azan apa semua tadi itulah, ayat Quran tu terapi yang paling terbaik lah. Tapi macam Mak Saleh ni dia guna bunyi-bunyian, bunyi air, bunyi angin yang sepoi bahasa kan, bunyi alam sekitar, macam tadi kita sebut lah. Hari ni dah tukar pula tajuknya. Jadi itu sebenarnya. Jadi sebab itu tuan-tuan, ibu-ibu, sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, soalan nanti saya suruh isi saya jawab boleh. Dia kata Helwa Istiqomah, dia tanya, nak tanya ustaz ni cool je, tak pernah marah ke? Bini saya dah senyum lah. Jadi maknanya jawapan tu ada pada isteri saya, tuan-tuan. Kan, saya nak jawab tak berani ni. Dia kata ustaz tak pernah marah ke? Tak tahulah pernah marah ke tidak. Tengok gaya saya macam ada pernah marah, macam garang tak? Kan. Ucu Anis kata Fauzia lama tak ikuti live ustaz. Ada sebab saya baca komen Fauzia itu hari tak dapat notification kan. Tak tahulah, kadang-kadang Facebook ni macam tu lah. Ada hari-hari dia tak apa nak betul sikit Facebook ni. Ucu Anis, ombak rindu. Wah, dahsyat. Rindu pada Allah. Buat tenang semua. Abang Pendi, terima kasih. Pak Ya SD, Zia Azmi. Sebab ustaz bawa bertenang, so bertenang je. Suria kata. Robiah selamat. Waalaikumsalam. Su Haji Ishak lewat masuk, no problem. Arif Irhan, kuliah ustaz santai dan mudah faham untuk kami. Terima kasih banyak. Baik, sahabat sekalian, last sekali, kita kuliah di rumah ni sekejap-sekejap aja lah, ya, dalam setengah jam, 40 minit macam tu tak, insya-Allah. Baik, sikit lagi ustaz nak tambah yang poin kita bincang tadi. Maknanya kita dah nampak dah malam ni perbezaan jelas antara buah fikiran dengan akidah, kan? Buah fikiran maknanya idea manusia yang terumbang-ambing, yang tidak tetap, yang kadang berubah, yang kadang-kadang tak ya ke tidak, macam tu kan. Tapi akidah ni confirm betul, dia takkan berubah sampai bila-bila. Itu beza dia. Macam kita kata beza langit dan bumi, macam tu tak. Dan disebut lagi sikit, saya nak tambah sikit. Orang yang mempunyai fikiran mudah berubah pendiriannya kerana keadaan dan kepentingan. Kita ni senang berubah sebab situasi, keadaan, suasana dan kepentingan. Mula-mula okey, tiba-tiba tak edit. Mula-mula tak edit, lepas tu jadi pula. Berubah tu sebab mungkin kepentingan, mungkin suasana, mungkin keadaan yang mempengaruhi kita untuk berubah. Nampak? Itu namanya akal fikiran manusia. Tetapi akidah itu dia takkan berubah. Walaulah apa keliling pun, walau apa jadi, dia tetap dengan stand dia. Contoh. Contohnya seperti mana yang berlaku kepada Nabi SAW ketika Nabi ditawarkan oleh orang-orang Quraisy pada masa itu. Ditawarkan dengan tawaran yang sangat hebat. Mereka tawarkan pada Nabi untuk jadi raja di kota Mekah. Mereka tawarkan pada Nabi nak jadi manusia yang paling kaya di kota Mekah. Mereka tawarkan pada Nabi kalau Nabi nak perempuan-perempuan yang cantik untuk diperisterikan. Dan mereka offer kepada Nabi kalau Nabi ni sakit, mereka hantar tok dukun pawang yang paling power sekali. Semua tawaran itu bersyarat. Syaratnya, wahai Muhammad, kalau kau nak kaya, kami bagi kamu paling kaya di Mekah ni. Tapi syarat, jangan ceramah, jangan bercakap Islam dah, jangan sebar-sebar ajaran yang tak apa-apa ni. Ikut je ajaran berhala. Kamu nak perempuan cantik, kamu boleh pilih siapa pun paling lawa di Mekah ni, ambil lah free of charge. Tapi jangan ceramah dah.
Nampak? Itu tawaran dia. Yang kalau bukan orang kata calang-calang ni goyang juga, jangan buat main. Goyang tuan, jangan buat main. Tapi sebab Nabi ni dia Nabi, akidahnya sangat paling mantap, paling tip-top. So Nabi jawab apa? Nabi jawab dengan satu jawapan yang sangat tegas, yang sangat padu, yang sangat mantap, yang tidak menggoyangkan dengan tawaran yang Nabi terima. Apa Nabi jawab? Wallahu ya ammi. Kan, yang offer ni Abu Talib, pak saudara Nabi. Mereka di offer daripada Abu Jahal, Abu Lahab, mewakili kepada Abu Talib kan. Dia nak jumpa direct, takut dia guna pak saudara Nabi. Dia kata, Abu Talib, tolong deal dengan Muhammad. Ini tawaran yang kita bagi. Dia nak semua pun ambil, tapi syarat jangan ceramah dah, jangan usik berhala yang kita sembah. Lalu bila dia offer macam tu, Nabi jawab, wallahu ya ammi, demi Allah, wahai bapa saudaraku, law wada'u syams fi yamini, kalaulah kamu letakkan matahari tu letak belah kanan tangan aku ni, matahari yang besar tu letak belah kanan, wal qamara fi shimali au fi yasari, dan bulan letak di tangan kiriku, ala an ada'a hadzal ladzi ji'tu bihi ma taraktuhu. Ambil matahari letak tangan kanan, bulan letak tangan kiri aku, untuk aku tinggalkan apa yang aku buat sekarang ni, yakni menyebarkan Islam, nescaya aku tak akan tinggalkan. Apa maksudnya? Nabi nak kata, jangan kata bagi perempuan, jangan kata bagi harta. Kau ambil bulan, kau ambil matahari, maknanya dengan bumi, dengan segala isinya kau bagi dekat aku, kau tawarkan dekat aku untuk aku tinggalkan kerja agama. Nabi kata, sorry man, no way man. Kan? Itu bahasa dia. Maknanya apa? Ini jawapan iman, jawapan yang tidak goyang, jawapan yang sangat tegas, jawapan yang tegas lah. Dia tak macam manusia yang ada buah fikiran tak diiman, dia boleh goyang kan. Orang ulur 100,000 goyang, rasuah, macam tu. Tapi akidah, jangan, dia takkan goyang punya. Itu kehebatan akidah. Sebab itu tuan-tuan, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, itu yang kefahaman kita yang kita kena jaga baik-baik, insya-Allah. Baik, saya baca komen sikit nak bagi perhabis sikit kuliah malam ni. Kalau marah kena jual Ustaz. Tiga Abdul, kalau marah kena jual. Abang Azali Asyad. Hakak Hairuniza baru masuk, lain merajuk pula. Tak apa. Bob tenang. Kak Maria Chan daripada Singapura, berani bagi jawapan kat Ustaz. Hashtag buat bertenang. Ustaz nampak cool, mungkin jarang marah kot. Pandai bagi jawapan. Ucu Anis, beza buah fikiran. Itu yang tadi Ustaz sebut. Terima kasih, tolong catat. Kak Syam, lain putus. Sambung balik. Sambung balik. Abang Bendi, lawa baju biru Ustaz. Baju lawa. Lawa sikit lah. Mungkin lah kot. Kemeja biasa je bang. Bukan pagoda Ifan, baju kemeja. Suka-suka hati kau yang kata baju pagoda ni. Baju kemeja. Su Haji Ishak, terima kasih. Duduk tepi pintu sebab lambat masuk. Suka hatilah kan. Abang Ishak Samad, terima kasih. Fauzia, Cik Su, Anis Mai Chain, susah betul nak sebut namanya. Kak Sabaria, Ucu Anis, doa mohon iman yang mantap, insya-Allah. Danif, jangan diusik baju Ustaz. Abang Razak Daud, lama tak masuk. Dah hilang lain pula, dah macam-macam ujian. Terima kasih, murahkan rezeki Arif Azam. Hafizah Makno, waalaikumsalam, saya baru masuk Ustaz.
Ya, ustaz pun dah nak habis. Tak apa, nanti boleh repeat balik. Allahu Akbar. Alright, sebab kuliah maghrib ni lebih kurang setengah jam, 40 minit kan, gitu kita stop lah. Ini pun dah nak masuk azan dah ni, dekat nak azan dah, 5 minit lagi insya-Allah. So maknanya saya simpulkan di sini, Hafizah daripada Kuching. Terima kasih orang Kuching Sarawak. Kuching dah lama isyak dah kan. Terima kasih Hafizah, tolong share apa semua bersama walaupun di hujung siaran. Terima kasih banyak. So insya-Allah saya ucap terima kasih pada semua yang share, yang menonton, yang bersama malam ni, walaupun masuk awal, masuk lewat ke apa. Alhamdulillah, terima kasih atas support kuliah-kuliah yang kami buat, terutama di audio kuliah ini. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semua. InsyaAllah, kalau tiada apa-apa, kita sambung malam besok. Kalau tiada apa-apa lah. Kalau ada apa-apa, maknanya tak ada kuliah. Macam tu. Ya, intai-intai je lah. Ustaz sesekali pakai serban. Saya pakai serban, nanti takut ibu-ibu terkejut nanti kan. Saya pernah pakai serban, ada pun serban, tapi jarang pakai. Ada tapi jarang. Tengoklah, ada jodoh besok kita pakai serban. Tak, insya-Allah. Doakan yang terbaik. Terima kasih Kak Maria daripada Singapura, Helwa Istiqomah, Hafizah Makno daripada Sarawak. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Sekali lagi terima kasih. Ustaz minta maaf banyak-banyak, ada kelemahan dalam menyampaikan kuliah, terlajak bergurau, tersasul bahasa, terkasar bahasa. Minta maaf banyak-banyak. Itu ialah santai-santai kita saja, jangan ambil hati no. Jangan ambil hati. Terima kasih atas komen-komen yang pandai sebenarnya. Tuan-tuan ibu-ibu komen-komen saya tu sebenarnya pandai. Maksud pandai tu banyak yang benarnya pada komen-komen itu. Kan banyak yang betulnya. Jadi apa pun terima kasih Kak Selina Abdullah, Wan Muhammad Zain, Arif Irhan. Terima kasih banyak. So kita sambung malam besok insya-Allah kalau tak ada apa-apa. Mudah-mudahan dipermudahkan segala urusan kita oleh Allah. Saya doakan semua yang menonton terus sihat, terus ceria, terus bertambah iman, dimurahkan rezeki, dipanjangkan usia dalam kebaikan, dan mati yang baik, dimasuk dalam syurga insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Kita tangguhkan dulu majlis dengan tasbih kafarah suratul As dan bacaan doa. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana haza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina syaqiyyan wa la mahruman wa la matruda. Allahumma zakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana anzil 'alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna 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 wa anta khairur razikin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, terima kasih pada semua. Mudah-mudahan Allah merahmati kita insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.